Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang sebenarnya ia mengawal hampir semua benda yang kita buat. Tapi selalunya kita tak sedar pun. Kita akan bercakap tentang norma masyarakat. Ia macam perisian sosial yang berjalan dalam hidup kita. Cuba fikir sekejap. Kenapa ya kita buat semua ni secara automatik? Bukannya ada undang-undang bertulis pun kan? Tapi macam semua orang faham, inilah cara yang betul untuk buat sesuatu. Tindakan-tindakan kecil inilah yang menjadi intipati perbincangan kita hari ini. Okey, jom kita mulakan dari yang paling asas. Sebelum kita faham kenapa ia penting, kita kena tahu dulu apa sebenarnya peraturan tak bertulis ni. Inilah definisinya. Norma masyarakat ni, senang cerita, adalah jangkaan bersama tentang cara kita patut berkelakuan. Macam satu persetujuan tak rasmi yang buat hidup kita ni jadi lebih lancar dan teratur. Boleh kata, ia macam gam yang menyatukan kita semua dalam satu komuniti. Yang menariknya pasal norma ni, ia bukan macam subjek kat sekolah yang kita kena hafal. Kita belajar benda ni secara tak sedar tau. Kita tengok mak ayah, tengok kawan-kawan, lama-lama ia jadi tabiat. Norma ni lah yang ajar kita, okey, ni boleh buat dan yang ni jangan. Dan selalunya, benda-benda ni berakar umbi daripada amalan agama dan budaya turun-temurun. Dan inilah contoh-contohnya dalam hidup kita seharian. Macam bila kita jalan depan orang tua, kita tunduk sikit kan? Atau sabar je beratur masa nak guna pengangkutan awam, tak lupa juga amalan gotong royong. Benda-benda kecil macam inilah yang sebenarnya membina rasa hormat dan buat komuniti kita rasa lebih erat. Jadi, kita dah tahu apa itu norma dan kita dah tengok contoh-contohnya. Sekarang, soalan yang lebih besar. Kenapa ia penting sangat untuk kesejahteraan kita semua? Jom kita tengok macam mana ia mewujudkan keharmonian. Norma ni ada dua tugas utama. Pertama, ia jadi macam panduan, macam kompas moral yang tunjukkan kita arah yang betul bila bergaul dengan orang. Kedua, ia jadi macam pembaris, alat ukur yang masyarakat guna untuk tengok, perangai dia ni boleh diterima ke tak? Slide ni tunjuk dengan jelas macam mana kesannya berganda. Semuanya bermula dengan kita sebagai seorang individu. Apabila kita semua konsisten amalkan norma yang sama, barulah masyarakat jadi tersusun, jadi teratur. Dan apa hasil akhirnya? Keharmonian. Semua orang faham rules of the game dan boleh hidup bersama dengan tenang. Tapi, macam mana-mana perisian sosial pun mesti ada virusnya kan? Dalam era moden yang serba pantas ni, asas-asas yang kita bincangkan tadi sedang diuji dengan hebat sekali. Perubahan global yang laju ni bawa masuk banyak idea dan cara hidup yang baru. Walaupun banyak daripadanya bagus, ia juga boleh menghakis norma-norma tempatan yang dah lama ada, menyebabkan ia nampak macam ketinggalan zaman atau tak relevan lagi. Salah satu perubahan paling ketara yang kita boleh nampak ialah perbezaan antara semangat kejiranan dengan sikap individualistik. Dulu, fokus kita lebih kepada kita, iaitu komuniti. Sekarang, penekanannya semakin beralih kepada saya, iaitu kehendak dan kepentingan diri sendiri. Dan bila norma ni dah mula goyah, kesannya besar tau, bukan setakat benda remeh. Orang jadi makin kurang adab, komunikasi pun makin kasar, hubungan sesama kita jadi renggang, dan yang paling menyedihkan, golongan tua semakin rasa terpinggir. Ia macam kita sedang merungkai fabrik masyarakat kita perlahan-lahan. Satu lagi cabaran besar ialah budaya hedonisme. Apa benda tu? Senang cerita, ia adalah bila matlamat hidup ni cuma nak berseronok semata-mata. Bila macam ni, nilai-nilai macam tanggungjawab dan pengorbanan untuk orang lain mula nampak macam tak penting. Dan ini memang betul-betul bertentangan dengan norma masyarakat yang dibina atas dasar kepentingan bersama. Keadaan ni nampak macam membimbangkan kan? Tapi jangan risau dulu. Sebenarnya, kita ada satu set peralatan moral yang cukup mantap untuk kita kuatkan balik norma-norma positif ni. Jom kita tengok apa alatan yang kita ada. Asas kepada toolkit ni terbina atas 5 prinsip utama. 5 nilai universal ni ibarat sawah moral kita dalam mengharungi gelombang perubahan zaman moden. Inilah dia kelima-limanya. Hormat kepada semua orang, hemah tinggi dalam perlakuan kita, toleransi terhadap perbezaan, kesederhanaan dalam setiap tindakan, dan kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap satu ni, bila kita amalkan, dia macam vitamin yang menyihatkan balik masyarakat kita. Tapi kan, ada nilai-nilai ni atas kertas saja tak cukup. Macam mana kita nak jadikan ia satu tindakan yang nyata? Dekat sinilah 3 dimensi moral ni memainkan peranan. Ini adalah proses dalaman yang berlaku dalam diri kita semua. Pertama, penakulan moral. Ini adalah bahagian otak kita bekerja. Ia kebolehan kita untuk berhenti sekejap, analisis situasi dan fikir baik buruk sesuatu tindakan berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang.
Kedua, emosi moral. Ini pula bahagian hati kita. Inilah suara hati, rasa empati terhadap orang lain atau rasa bersalah bila kita buat silap. Ia adalah kompas dalaman yang buat kita rasa nak peduli. Dan akhir sekali, perlakuan moral. Ini adalah bahagian tindakan. Ia adalah hasil gabungan pemikiran dan perasaan kita. Ia adalah tindakan nyata yang kita ambil, yang idealnya selari dengan apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi, nampak tak kuncinya kat sini? Ketiga-tiga dimensi ni, berfikir, merasa dan bertindak, kena seiring. Kalau salah satu tak ada, respons moral kita tak lengkap. Kita perlukan kepala, hati dan tangan untuk menavigasi dunia sosial dengan beretika dan berkesan. Sebagai penutup, ingatlah ini, norma masyarakat bukanlah sesuatu yang statik, ia dibentuk, diperkuat atau dilemahkan oleh setiap tindakan kita setiap hari. Jadi, soalannya bukan sekadar apa itu norma, tapi apakah norma yang kita nak cipta dan wariskan bersama. Fikir-fikirkanlah.